Sejahtera, apa kabar semua? Diharapkan semua sehat hari ini. Ya, hari ini kita akan sambung lagi tajuk kita, unit yang kedua. Masih ingatkah anda tentang pelajar-pelajar semua? Tentang unit yang pertama, iaitu norma masyarakat global, ya, masyarakat dunia, norma yang baik, ya, norma yang harus lakukan, harus ada nilai yang harus ada pada nilai pada norma masyarakat global. Dan hari ini kita akan sambung lagi dengan norma masyarakat lokal. Kalau global seluruh dunia, kalau lokal kita dalam lokal. Okey. Tapi ada glow. Jadi apakah yang dimaksudkan itu? Jadi tajuk pada hari ini ialah ukir nama di mata dunia. Okey? Di mata dunia. Orang lokal mengukir mata di mata dunia. Okey, jati diri berpisah tiada. Okey. Jadi kita tengok apakah yang akan dipelajari oleh pelajar-pelajar, okey, murid-murid pada tajuk ini, iaitu yang pertama ialah menjelaskan ciri individu lokal. Pelajar boleh menjelaskan, dapat menjelaskan ciri-ciri individu lokal. Kemudian mengenal pasti sikap individu. Tadi ciri, ini sikap. Apakah yang sikap? Apa sikap individu lokal? Menghuraikan kepentingan dia kenapa mesti jadi individu lokal, meramalkan kesan sekiranya individu tidak bersikap lokal, ramal kesan efek sekiranya individu tidak bersikap lokal, mengekspresikan, menunjukkan perasaan apabila bertindak sebagai individu lokal. Dan yang terakhir adalah mengamalkan nilai sikap individu lokal, mengamalkan nilai. Sudah belajar apa itu nilai-nilai individu lokal, kemudian kita terapkan dalam diri kita dan kita mengamalkannya setiap hari. So, yang pertama ialah bahasaku global, jati diriku lokal. Bersetujukah anda? Setuju ke tidak? Okey. Bahasaku global. I'm talking in English. Do you know what I'm talking about? But I'm a Malay. Gitu lebih kurang. I'm Kadazan. Begitu lah. I'm Marut. Gitu. I'm Iban. Okay. Setujukah anda? But I am Malaysia. But I'm talking in English. Can I? Okay. So lebih kurang begitu. Itu dalam segi bahasa, ya. Dalam segi bahasa. Okay, setujukah anda? I mestilah bersetuju sebab kita dilahirkan pun di bumi Malaysia. Okey, cadangan nilai yang ada dalam tajuk ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kepercayaan kepada Tuhan, hemah tinggi itu bermaksud sopan santun, harga diri, harga diri berapa tinggi, berapa banyak, berapa nilai, ya. Toleransi dan patriotisme. Okey, dalam tajuk ini kita akan bagi kepada dua, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Okey, hari ini kita pergi kepada bahagian pertama dulu. Okey. So, konsep, cuba baca di situ, ya. Lokal ialah satu istilah yang digabungkan daripada perkataan global, dunia, dan lokal, tempatan. Apa maksud tempatan? Ialah kita adalah orang tempatan. Okey. Perkataan global pada dasarnya membawa maksud sejagat. Okey, manakala perkataan lokal membawa maksud setempat. Sejagat, setempat. Dia ada dua tempat yang berbeza. Okey. Individu lokal bermaksud seseorang yang mampu berdaya saing pada peringkat global. Okey. Peringkat dunia, tetapi berakar umbi atau berpegang teguh pada jati diri lokal, ya. Masih mempunyai ciri-ciri tempatan, iaitu tempat tumpah darah sendiri. Faham? Ya? Okey. Terdapat beberapa ciri individu lokal seperti yang di bawah. Okey, dalam buku teks, cuba rujuk buku teks, mungkin saya terlalu laju. Ciri-ciri individu lokal ada berapa ciri-cirinya? Okey. Kita tengok ni ada beberapa ciri-ciri. Okey. Yang pertama ialah berdaya saing. Kita berdaya saing. Kita bersaing. Bersaing dengan siapa? Bersaing dengan masyarakat global. Okey. Mampu bersaing pada peringkat lokal dan global. Bukan saja lokal tempatan, dan juga kita juga bersaing dalam peringkat global dunia. Okey, contohnya kita buat pertandingan catur. Bukan saja menang
di peringkat kampung-kampung, tetapi juga menang di peringkat kebangsaan, antarabangsa, dunia, planet, tak payahlah. Okey, memberikan idea yang mencerminkan wawasan bertaraf global. Apa yang dimaksudkan memberikan idea yang mencerminkan wawasan bertaraf global? Okey. Okey, daripada idea yang global, kita kecilkan, kita guna pakai ke peringkat lokal. Okey. Contohnya, tiada komputer di kawasan kamu. Jadi bagaimana negara luar, negara global menghasilkan satu pemancar yang besar digunakan untuk kita ambil idea itu, kita gunakan, kita cipta satu yang baru untuk digunakan di kawasan kita tanpa menggunakan elektrik. Itu idea. Itu contoh-contoh, kan? Okey. Itu adalah berdaya saing. Okey. Bukan saing berlawan, tapi saing dari segi idea dan kepimpinan. Okey, yang kedua ialah jaringan dan jalinan global yang baik. Okey, jaringan, jalinan global yang baik di tempat. Okey, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan global. Apa maksudnya? Menerima, okey, menghormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan global. Contohnya di Malaysia kita mempunyai masyarakat yang pelbagai kaum. Okey, pelbagai kaum ini pula bukan saja masyarakat yang orang setempat, orang asli memang lahir di situ, bangsanya memang di situ, okey. Tetapi juga kita bercampur dengan orang-orang bangsa-bangsa dari negara lain. Dia memang lahir sini tapi bangsanya, contohnya India. India dari negara India, tapi bila sudah ke tempat kita, dia sudah jadi India Malaysia. Begitu juga dengan China. Dia dari negara China, tapi apabila lahir di sini, dia berbangsa Cina. Dia bukan lagi berasal dari China, tapi dia adalah Cina Malaysia, bangsa saja. Okey. Tapi kalau lokal, seperti bangsa-bangsa lokal, Kadazan, Dusun, Iban, Murut, orang asli dan sebagainya, Melayu, itu adalah orang tempatan. Jadi kita bercampur gaul, kita menghormati, menerima budayanya. Okey. Kemudian jaringan dan jalinan global yang baik, mempunyai hubungan yang baik dan mampu berkomunikasi pada peringkat lokal dan global. Artinya penguasaan bahasa itu bukan satu saja, ya. Bahasa kita boleh cakap bahasa Melayu, bahasa ibunda kita, dan bahasa perantara seperti bahasa global, bahasa Inggeris, mungkin bahasa Arab, bahasa Cina, Cantonese, Mandarin, dan sebagainya. Mungkin boleh berbahasa Tamil, siapa tahu. Ya, itu bersikap global. Jadi tidaklah kita hanya mengharap pada bahasa tempatan saja. Bukan tidak bagus, tapi kita mau bersaing ke peringkat global gitu, secara dunia, ya. Okey, seterusnya ialah itu adalah ciri individu global, ada 4, ya. Okey, yang ketiga ialah jati diri kukuh. Jati diri kukuh, jati diri. Di mana pun kita dibuang, kita jati diri kita ialah kita orang Sabah, tetap jati diri Sabah. Okey, kita orang Sarawak, tetap jati diri Sarawak. Okey, menyesuaikan. Okey, jati diri kukuh ialah menyesuaikan diri tanpa perubahan dunia, tanpa mengabaikan jati diri. Okey, menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa mengabaikan jati diri. Sebagai contoh lah kan. Kalau kita biasa makan pakai guna tangan. Jadi kalau kita pergi Amerika pun kita masih makan guna tangan. Apa salahnya? Lepas guna tangan kita basuh. Kan. Itu sebagai contoh saja. Kalau nak pakai sudu, sepit dan sebagainya boleh, tak ada masalah. Tapi kita mengakal, bila makan, dia dari Malaysia ni, kita tahu. Contohnya. Okey. Kemudian berfikiran positif dan optimis, ya. Berfikiran positif. Jangan kita pula orang lain tidak seperti kita, lainnya dia. Orang lain tidak seperti kita pun pelik dia. Anehnya dia, luar biasa. Kita tidak boleh terima. Okey, berfikiran positif. Biasa inilah budaya dia orang, kita boleh terima. Walaupun kita mengamalkan budaya kita, tapi budaya lain kita boleh terima. Memang budaya dia begitu. Okey, kita boleh terima. Okey, kita mungkin tidak mengamalkannya, tapi kita boleh
terima. Oh, memang begitu. Jadi kita bantu dia. Haha, okey. Mengamalkan budaya dia sendiri. Okey, tapi jati diri kita tetap sama. Okey. Kemudian kemahiran teknologi maklumat. Kemahiran mesti ada. Dalam dunia teknologi maklumat sekarang ni, kita perlu ada kemahiran ini. Yang pertama ialah mampu mengadaptasi teknologi maklumat mengikut peredaran masa. Sentiasa belajar baru, sentiasa belajar, mengadaptasi teknologi maklumat mengikut peredaran masa. Sekarang masa bergerak dengan laju, teknologi semakin canggih. Kita dapat mengadaptasi artinya kita dapat terima melalui kita belajar. Mula-mula sedikit ilmu itu datang kepada kita, kita belajar, korek lagi, baca, tonton, okey? Kemudian mengelakkan penyalahgunaan teknologi maklumat yang menggugat diri, okey? Mengelakkan penyalahgunaan teknologi maklumat yang menggugat diri. Jangan pula bila sudah kita belajar, sudah pandai, kita menghack, meng-scam orang, hack orang, sudah jadi satu kesalahan. Jangan pula begitu, tapi belajar tu penting. Okey, itu adalah tadi ialah ciri-ciri individu global. Ada 4, iaitu berdaya saing. Ingat tu, berdaya saing. Jaringan dan jalinan global yang baik. Okey. Jati diri kukuh. Kuat jati diri. Okey. Kemahiran teknologi maklumat perlu ada. Dan sentiasa ditingkatkan. Upgrade. Upgradable. Okey. So, kemudian yang kedua, untuk yang ini saya tidak boleh panjang-panjang. Okey, sikap individu global. Okey, apakah sikapnya? Individu global mampu menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran yang terkini berasaskan nilai universal. Oleh itu, individu yang baik, inovatif, kreatif, dinamik dan berdaya saing pada peringkat global dapat dilahirkan. Apa itu? Individu yang baik, inovatif, kreatif, dinamik, berdaya saing pada peringkat global dapat dilahirkan, iaitu kamu. Adakah kamu seorang yang baik? Baik. Okey. Inovatif, sentiasa mencari idea-idea baru. Okey, kreatif, daripada idea lama kita bangunkan idea baru, kita gubah semula jadi kita itu kreatif. Dinamik, kita fleksibel atau tidak? Boleh terima tidak idea baru? Ataupun kita tak boleh, tak payahlah. Yang ada sudah tak boleh lah, kita kena ada fleksibel. Okey, kita kena ubah, ini yang lagi bagus, macam itu. Dan berdaya saing pada peringkat global, kita bersaing. Okey, idea dia bagus, jadi kita terima. Jadi tapi kita mau tingkatkan lagi. Seperti itu, berdaya saing pada peringkat global. Okey, antara sikap individu global, global termasuklah contoh seperti yang berikut. Apa ini? Kita tengok sama-sama. Individu global ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? 6. Okey, kita pergi pada satu-satu dan saya akan terangkan dalam siri ini. Saya akan terangkan. Okey. Mengutamakan budaya asal. Sikap individu lokal, dia kuat mengutamakan budaya asal. Sekiranya dia Melayu, maka budaya dia amalkan dan dia kuatkan, walaupun dia berbahasa Inggeris, walaupun dia tinggal di Amerika, England, China, India, tapi dia masih menggunakan pakaian hari raya dia sambut. Macam gitu. Begitu juga dengan sebagai contoh itu Melayu. Kalau kita gunakan orang tempatan seperti kita kata Sabah, Kadazan. Okey. Bila datang perayaan pesta Kaamatan, gunakan baju. Ada masa-masa baju Kadazan, suku kaum. Kemudian pada ada masa-masa, satu masa boleh pakai guna. Bila berjumpa kawan, kita bercakap sama kita. Cakap Kadazan. Okey. Tapi bila bercakap dengan orang lain, kita cakap bahasa Inggeris. Mungkin. Tapi mengutamakan budaya asal. Okey. Yang kedua ialah menguasai pelbagai bahasa tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Menguasai pelbagai bahasa. Belajarlah sebanyak mana pun bahasa. Bahasa Perancis, Spanyol. Maafkan saya. Tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu,
tetap yang pertama. Bahasa ibunda tetap yang pertama juga. Bila bersama keluarga kita bercakap bahasa ibunda. Okey? Okey. Bila bercakap dengan kawan-kawan bercakap bahasa Melayu. Okey? Bila bercakap secara global kepada pelancong ataupun pergi ke negara luar, kita cakap bahasa Inggeris. Apa masalah? Okey? Kalau sudah pandai bahasa Cina, kita cakap bahasa Cina. Okey? Ya, itu menguasai pelbagai bahasa. Okey, kemudian mengekalkan jati diri walaupun bersaing pada peringkat global. Kita kekalkan jati diri kita. We are Malaysian. Walaupun bersaing pada peringkat global. Bersaing artinya tidak semestinya kita pergi pertandingan untuk bersaing. Mungkin kita tinggal di situ. Tapi kita bersaing. Ada idea kita turunkan kepada masyarakat kita yang dahulu kita tinggal di sini, Malaysia. Okey, begitulah. Okey, mengekalkan jati diri. Okey. Kemudian menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan. Okey. Menyesuaikan teknologi global. Teknologi global. Okey. Dengan teknologi tempatan. Kita tengok empangan contohlah empangan di Arab Saudi. Arab Saudi kita tahu tak ada tempat, tak ada air daripada air laut tu. Satu tempat yang kering. Bagi teknologi empangan dia orang bagaimana untuk menghasilkan, untuk menjaga sumber air dia orang. Kita implant, aplikasikan ke tempat kita. Tempat kita lagi bagus, beruntung. Sebab tempat kita sumber air sentiasa ada. Cuma bagaimana air yang kurang bersih itu ditakung supaya jadi air bersih. Itu satu, menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan, ya. Kemudian yang seterusnya ialah mengutamakan produk tempatan. Mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Okey? Ini produk tempatan, belilah barangan buatan Malaysia. Kalau duduk di Malaysia, tinggal di Malaysia, gunakan barang tempatan. Bukan tidak boleh. Boleh guna barang antarabangsa. Kita cuba-cuba lah. Kalau tidak kena dengan selera, kita kekalkan dengan produk tempatan. Begitu juga dengan kalau kita tinggal di luar negara. Kita masih orang Malaysia. Kita masih orang Melayu, Kadazan, Iban. Kita mau makanan lokal. Jadi, minta. Kirim. Minta pos. Okey? Makanan yang tahan lama lah. Makanan yang cepat basi, terpaksa masak sendiri. Okey. Menjaga. Yang seterusnya ialah okey, dalam siri sikap individu lokal. Sikap ini sikap. Menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara. Bukan saja menjaga nama baik negara, menjaga nama baik suku bangsa. Menjaga nama baik bangsa, menjaga nama baik kampung. Okey. Oi, kau asal dari mana? Oh, saya dari Penampang. Oh, you come from Penampang. Oh, orang tak tahu Penampang di mana. Oh, Penampang. Where's Penampang? Penampang in Sabah. Okey. Itulah menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara, ya. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Individu global, ya. Kita pergi kepada sikap dan ciri individu global, ya. Selamat berjumpa lagi dan semoga anda sihat sejahtera. Jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Selamat sejahtera. Bye.